Okey, inilah yang kita bawakan pada pagi ini, bincang-bincang sejarah, kaedah-kaedah pemeliharaan rekod di PEN Borneo, Pusat Sejarah Brunei. Kita sudah pun bersama narasumber kita untuk sama-sama memberikan, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Attailah bin Haji Zulaihi, Pegawai Pemeliharaan Pusat Sejarah Brunei. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi kembali. Tuan. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sihat. Baik, itu lebih lanjut mungkin dapat juga Tuan kongsikan mengenai latar belakang diri Tuan sendiri dan juga dari bahagian mana ni di Pusat Sejarah? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Attailah bin Haji Zulaihi. Saya bertugas sebagai pegawai pemeliharaan di bawah Unit Pemeliharaan dan Unit Penjilidan di bahagian Pusat Pengkajian Borneo atau PEN Borneo di bawah Pusat Sejarah Brunei. Okey. Jadi kita ni kan berbincang dengan sejarahan ni. Jadi bolehkah Tuan memberikan sedikit penerangan tentang topik dan juga objektif topik yang kita bawakan pada hari ini, Tuan? Baiklah. Topik perbincangan kita kali ini bertajuk kaedah-kaedah pemeliharaan rekod di Pusat Pengkajian Borneo atau PEN Borneo, yang mana saya akan mengongsikan dan menerangkan beberapa kaedah atau teknik yang dipraktikan di PEN Borneo khasnya dan umumnya di Pusat Sejarah Brunei. Lagipun ini merupakan kesinambungan daripada sesi bincang-bincang sejarah tahun lepas, iaitu mengenai asas pemeliharaan rekod sejarah dalam bentuk kertas oleh Tuan Muhammad Hifni bin Maharia selaku Pegawai Sejarah dan Ketua Unit bagi Unit Pemeliharaan dan Unit Penjilidan di PEN Borneo. Ya, Tuan, mungkin juga dapat dikongsikan sejauh manakah kepentingan rekod dan juga arsip itu untuk dipelihara? Okey. Kepentingan rekod dan bahan arsip ini wajib dipelihara kerana tiga sebab-sebab utama. Yang pertama ialah bahan rekod dan arsip ini mempunyai nilai sejarah dan merupakan warisan negara kita ni. Contohnya salah satu buku di PEN Borneo tu kena beli dengan harga 300 lebih. Wow. Sebuah baru. Itu buku tu kira edisi yang pertama lah yang dibuat seingat saya pada tahun 1905. Tema itu semasa pemerintahan Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin. Jadinya yang kedua, bahan rekod atau arsip itu ia menjadi bahan bukti yang penting bagi sumber rujukan kerajaan, penyelidik, para akademik, pemia sejarah dan juga generasi yang akan datang. Jadinya apa yang kami ada di PEN Borneo dan Pusat Sejarah ini, ia merupakan sumber prima untuk rujukan yang sangat berguna dan bernilai untuk kita ni semua. Dan yang ketiga yang terakhir sekali ialah kerana bahan rekod ini, kalau ia dipelihara, ia akan mudah terdedah kepada ejen perosak. Dan ini boleh membawa kerugian yang besar kepada negara kita ini. Jadi ejen perosak sini bermaksud macam serangan serangga dan juga kecoa manusia. Manakala faktor keadaan di sini bermaksud sama ada ianya disebabkan oleh cuaca, bencana alam atau persekitaran. Tuan ingin saya bertanya juga, rekod dan juga arsip ini adakah ianya sejak dari awal lagi disimpan dengan sebaiknya ataupun ianya cuma disimpan sebegitu saja tapi ada masanya sudah dilihat nilainya baru disimpan, dijaga sebaiknya? Okey, kalau dari segi penyimpanan ni semua orang boleh menyimpan, memiliki. Itu satu perkara. Memelihara, menjaga, memantau itu satu perkara yang berbeza. Jadinya kalau selalunya kalau bahan ini bernilai ia mesti dipelihara kerana kita ni kan memanjangkan hayatnya. Jadi di sini peranan unit pemeliharaan ini sangat penting iaitu yang pertama kami bertanggungjawab dalam memelihara dan membaik pulih bahan rekod kertas, dan yang kedua penjagaan dan pemantauan bahan rekod ini daripada sebarang kerosakan, kemusnahan dan kehilangan. Okey. Kalau tadi pemeliharaan bahan rekod ini, jadi mungkin Tuan boleh orang tadi menerangkan lebih terperinci apa sebenarnya yang dimaksudkan. Kalau tadi bertanggungjawab dalam memelihara dan juga membaik pulih dan juga penjagaan dan pemantauan. Mungkin ada lagi yang boleh diketahui oleh masyarakat kita ini. Okey. Kalau dilihat daripada dua tadi yang saya sebutkan fungsi utamanya, iaitu saya sebut lagi sekali, yang pertama memelihara dan membaik pulih, dan yang kedua penjagaan dan pemantauan. Jadi di antara dua fungsi ini rasa-rasanya mana satu yang lebih
inda menalan belanja yang besar. Dipelihara saja. Dipelihara, memelihara sebenarnya lebih murah daripada Kosnya, daripada membaiki kalau dilihat dari sudut kos lah. Kerana kalau apabila bahan rekod itu rosak, ia akan memerlukan kepakaran, memerlukan kos yang tinggi, memerlukan kemahiran untuk membaiki, dan membaikinya bukannya membaik pulih ni bukannya sekajap sebenarnya. Satu rekod atau contohnya masa saya pendapatan mau 2-3 minggu baru satu proses. Satu proses baru. Jadi ia nak boleh rushing lah, nak boleh geragas membuat, mesti perlahan-perlahan macam itu. Tuan, mungkin dapat juga dikongsikan rekod dan juga arkib yang disimpan di Pusat Sejarah Brunei sejak tahun bila yang paling lama, terawal ya. Okey, kalau dari pengalaman saya yang saya pernah membuat pemeliharaan pada hujung abad ke-19. Artinya dalam 1890 macam tu. Itu contohnya surat perjanjian di antara tema pada masa itu yang meminta Brunei Sultan Hashim kebanyakannya urusan-urusan baginda dengan kerajaan Raja Putih Sarawak. Macam itulah contohnya. Tapi itu daripada pengalaman tuan sendiri, mungkin ada lagi yang lebih awal ya. Ada lagi, insya-Allah ada lagi. Mungkin dapat sepanjang tuan bekerja itu adakah dokumen-dokumen berkenaan ataupun rekod-rekod berkenaan dapat ada yang sukar untuk dijaga lagi? Memang ada. Jadi selalunya kalau bahan rekod yang ia sudah hancur rosakannya, kami paksa ketepikan dululah. Kerana ia memerlukan kepakaran. Memandangkan kami unit pemeliharaan ini fungsinya kami membuat kaedah pemeliharaan yang asas saja. Jadi ini sebenarnya dalam unit pemeliharaan ia memanjangkan saja hayatnya, tapi anda menjaga, dapat menghentikan ia untuk rosak ya? Insya-Allah ada teknik-tekniknya lah untuk memberhentikan proses perebutan bahan. Bayangkan ya, bila tadi cakap bab sejarah ni memang seronok, dan juga itu baru sedikit. Sebenarnya ada yang ditanya, tapi sekaranglah kalau mencukupi masa ada soalan cupu mat juga. Jadi di sini adakah jenis kaedah-kaedah pemeliharaan bahan rekod yang ada masa ni mungkin boleh tuan kongsikan? Baiklah. Jadi sebenarnya seperti yang saya telah sebutkan tadi di Pen Borneo dan Pusat Sejarah, kami mempraktikkan kaedah asas pemeliharaan bahan rekod. Sungguh pun ianya bersifat asas, sebenarnya terdapat banyak kaedah atau teknik yang diguna pakai pada masa ini. Jadinya yang akan saya kongsikan ini tuan dan puan juga atau para penonton di luar sana boleh mengikuti, boleh mempraktikkan juga. Jadi yang pertama ialah apabila kami menerima bahan yang baru sampai sekiranya dari institusi dari manakah, kami membuat pembersihan menggunakan vacuum khas. Seperti yang ada dalam gambaran ini semasa saya membuat pembersihan menggunakan vacuum khas ni. Vacuum khas ni akan menyedut habuk-habuk dari contohnya di sana buku Nadir tu. Habuk vacuum ni akan menyedut habuk ni, dan habuk itu atau sekiranya kalau ada serangga cebisan ia akan ke air tujuannya, arah atas air. Selalunya kita ni arah kantong kan, kalau vacuum ni, tapi ini tidak arah air. Jadi selepas penghabisannya tadi boleh lihat arah air itu apa ada sebenarnya. Ia bergumpul tu. Jadi untuk memeriksa saja ni apa ada setakat mana kereputan bahan berkenaan okey. Kita ni boleh juga macam kalau saya selalunya kalau ada barang baru tu dilihat dulu sebelum apa-apa, jangan dapat disimpan dulu ada tempat koleksi apa. Mesti ada tempat awal lah, tempat penerimaan awal lah di sana. Dan untuk selanjutnya lagi dikongsikan kepada anda di kaca TV ada, mungkin dapat terangkan ya bersama. Okey, kaedah yang kedua ialah pemeliharaan tahap awal, iaitu teknik pembekuan. Selepas kami menerima bahan ini, kami membersihkan, lepas itu kami membuat teknik pembekuan. Pembekuan ini sekiranya bahan itu di dalamnya ia ada banyak serangga atau manifestasi serangga perosak, ejen perosak lah apa saja. Jadinya pembekuan ini boleh membantu untuk membunuh segala serangga ejen-ejen perosak itulah. Teknik ini juga ia mempunyai 3 peringkat, iaitu persediaan, iaitu kita ni membungkus. Satu baru boleh
dibuat pembekuan arah freezer lah tu, arah peti ais jangan jual arah lah macam ada lawak ke dalamnya. Mesti kosong sama dalam freezer tu nada ais dalamnya. Kerana kelembapan merupakan salah satu musuh rekod. Jadi kalau habis kita lihat arah gambar tadi ia di dalam sila tu dan udaranya mesti disedut keluar juga. Nanti loh, kalau tadi menyebut dalam freezer lah tu, adakah yang punya freezernya yang khusus ataupun memang freezer untuk menyimpan ikan atau? Kami memakai freezer yang biasa saja, tapi khas kami gunakan untuk bahan rekod saja. Jadi dia boleh ada di dalam lah. Khas jual lah ya. Suhunya pun memang suhu freezer lah macam biasa untuk membekukan lah. Macam yang kita ni selalu pakai. Hanya jangan ada barang lain di dalamnya dan jangan ada ais di dalamnya lah. Kalau ada ais dikikis tu. Dia mesti dikikis. Dikikis dibuang. Jadi dicek lah tu setiap hari. Indah. Kalau ia sudah semasa proses pembekuan, ia akan berjalan selama 2 minggu. Jadi jangan dibuka. Jangan kacau lah. Jadi bagaimana pula untuk mengeringkan ia? Mengeringkan selepas 2 minggu itu dikeluarkan, bahan itu dikeluarkan dari silanya, dari pembungkusannya, dikeringkan selama 3 hari. 3 hari. 3 hari. Bagaimana? Adakah menggunakan diletak atas meja, saja. disusun jangan macam jangan rata lah, pasalnya kita ni mau ada permukaan atau ia cepat kering kan. Dan di atas semua buku-buku itu diletakkan free acid paper lah, kertas bebas asid untuk membantu proses pengeringan. Jadi hanya diampaikan disimpan saja di atas meja, tidak ada lampu untuk menghangatkannya, tidak ada. Tidak. Lampu pun boleh jadi musuh rekod je tu. Jadi kalau ada orang ada berguna apa mesti ditutup lampu. Dan juga pengaliran udara mesti ada juga lah untuk membantu proses pengeringan atau. Banyak sebetulnya prosesnya. Dan selain lepas pembekuan apa lagi? Selepas pembekuan ini barutah kita ni boleh melaksanakan proses seterusnya, iaitu kaedah pembersihan menggunakan draft cleaning powder. Draft cleaning powder ni seperti yang dalam gambar itu kami menggunakan baros, dan yang di bawah tu sebelah kiri tu ia berbentuk serbuk macam sesagun sulnya contoh. Warna putih tu ya, kalau belum berpakai warna putih tu. Itu sesagun. Jadi yang sebelah kanan tu ia berubah warna menjadi gelap. Black pepper. Macam ada sini. Itu tu artinya ia sudah mengambil kekotoran daripada bahan itu. Yang bisanya yang ini ia berbentuk fizikal. Kalau membersihkan kita ni usap saja pemadam itu, ia macam pemadam tu arah bahan berasasan kertas itu. Jadi draft cleaning powder ni ia akan mengambil kekotoran segala daki-daki ke apa yang dari kertas itu, dan hasilnya bahan buku atau kertas itu akan menjadi lembut. Dan selepas itu yang keempat pembersihan menggunakan kertas pasir. Seperti dalam gambaran ini, ia menggunakan kertas pasir. Ini gunanya untuk kalau macam di tepi-tepi buku itu, kadang-kadang sudah lama ia menjadi hitam kan. Jadi caranya kalau kami menggunakan kertas pasir, diganggam bahagian isi buku itu, lepas itu dibersihkanlah menggunakan kertas pasir, digasak. Jadi akan yang kotor itu, lapisan yang kotor itu akan terhakis dan ia akan mendedahkan asal kulit kertas yang original, yang asli. Jadi sebetulnya ada barang yang melekat di kertas berkenaan sebetulnya. Ada. Jadi kalau dikikis bukannya kertas satu reput ke apa sebagainya. Ia sebenarnya macam ia berbagai faktor tu yang menyebabkan ia kamah lah. Jadi macam faktor faktor cuaca, suhu, kelembapan yang indah berjagalah. Jadi kita keluar ke kotoran itu. Baik, itu selanjutnya apa sebenarnya fungsi selanjutnya baking powder, baking soda. Baking soda. Baking soda. So kalau tadi tahu bukan baking powder, baking soda. Baking soda. So kaedah yang kelima ialah pembersihan menggunakan baking soda. Baking soda kalau nama saintifiknya kami pakai itu kalau yang baking soda untuk memasak bukan di dalamnya ada aditif. Baking soda yang kami pakai ini yang 100% tulen lah. Baking soda kalau salah silap namanya sodium bicarbonate. Itu nama kimikalnya. Jadi dalam gambar itu menunjukkan sekiranya bahan itu berbau. Macam kalau barang lama ada bau hapak apa macam itu. Kami menggunakan baking soda ini diambur ke dalam
ditutup dengan sila, biarkan selama 3 hari. InsyaAllah boleh hilanglah Boleh baunya. hilang. Ini pun kalau kegunaan bagi ibu-ibu ataupun awak di rumah juga, si rumah bagi ibu kita yang rasa akan menghilangkan bau tu pun boleh tu menggunakan. Sebenarnya boleh tu, Tuan. baking soda. Baking soda Betul. berkenan. Sebenarnya banyak gunanya baking soda. Tapi masalahnya Tuan, pada hari ini macam katanya menyentuh banyak makanan. Dia tahu lah. Kalau saya membagi talimah pun macam rasanya Memasak. Macam segmen memasak Masak. belum jadi. Ya, Okey. yang Ramuan ramuan- ini. Ramuan kehidupan memang ada Bapak masak. Okey, kalau Atau yang tadi siapnya lah kalau pemeliharaan anak. Baik, itu selanjutnya Tuan. Okey, yang selanjutnya yang terakhir sekali ialah pembersihan menggunakan hydrogen peroxide. Yang ini kaedah yang menggunakan kimia. Seperti yang dalam gambar tu, ini salah seorang orang attachment yang dari Politeknik Brunei. Ia sedang membersihkan sebuah buku menggunakan kimikal itu. Jadi hydrogen peroxide ini merupakan satu jenis kimikal yang cleaning agent, pembersih. Jadi yang kami gunakan ini yang masih selamatlah, ia punya konsentrasinya dalam 6% saja. Jadi sama juga banyak juga kegunaannya ni hydrogen peroxide ni kalau macam untuk orang luka pun dipakai juga untuk mensanitasilah macam tu. Okey. dan kita ada ingin melihat satu lagi video yang akan kita paparkan dan juga mungkin video ini boleh Tuan jelaskan ya. InsyaAllah lebih boleh. terperinci lagi. Jadi bagaimana kalau kita saksikan video berkenaan? Okay, ini proses persediaan sebelum pembekuan. Sudah dibungkus, sedia sudah untuk freezing. Ini pengeringan, dibuka-buka tu macam tu supaya basar. Ini pembersihan menggunakan vacuum yang tadi. Okay, ini tunjuk ajarnya yang saya buat untuk draft cleaning powder. Ya, inilah. Ini contoh bahannya, contoh surah akbar. Yang menggunakan sebuk bagaikan macam sagun sebenarnya. Itu dituang saja. Yang biasanya ini boleh pakai batah lah. Dan ini contoh kertas pasir. Kertas Nampak bezanya kan? Ya. Yang mendedahkan permukaan yang asal, kertas asalnya. Okey. Diganggam serta dibersihkan menggunakan kertas pasir, menggunakan barus untuk dibuang habuk-habuknya. Ini pustakawan ni dari sekolah-sekolah rendah terpilih lah masa itu tahun lepas sebelum mereka COVID. mengikuti. Mengikuti. Ini proses baking soda. Ini kalau macam file dokumen yang banyak jumlahnya besar, ini boleh gunakan kertas plastik hitam yang besar. Tadi masukkan saya di dalam. Diambur saja baking soda. Ini tambahanlah pemeriksaan pH, tahap keasidan dalam kertas. Ini prosedurnya lah. Caranya untuk mengetahuinya. Asidnya. Sebenarnya kalau buku lama ni ia tinggi asidnya. Sebab tu ia laju mereput, berubah warnanya menguning apa macam tu. Jadi ini rawatan selanjutnya jika bahan itu berasid, diancit sama sejenis kimikal namanya bookkeeper. Tapi yang ini itulah terperinci lah ia punya. Ini yang paling itulah. Yang penting memang menggunakan sungkup muka. Harus menggunakan segala PPE lah macam lab coat, sungkup muka mesti pakai je. Jadi sebelum COVID pun kami sudah memakai je sungkup muka sudah. Biasa sudah. Biasa sudah. Itu tadi ada contoh jarak serangga. Ini gel silika. Ia pandai berubah warna tu. Baik, Tuan, mungkin dapat juga dikongsikan. Saya ingin bertanya juga mengenai satu rekod berkenaan. Sebelum kita berehat seketika, nanti selepas kita berehat sebetulnya kita akan Tuan berikan soalan untuk menjawab apakah sebetulnya soalan berkenaan. Jadi kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.
Ya, kita kembali lagi meneruskan Sampai Pagi yang disiarkan secara langsung. Wawancara kita belum lagi selesai. Betul. Memang seronok bila kita membincangkan mengenai dengan sejarah ini dan juga merupakan satu ilmu yang Ketani indah ketahui. Sebelum ini Ketani melihat saja dan biarkan saja ia lama-lama lah. Tapi macam mana Ketani menjaga dan juga proses-prosesnya. Tapi inilah ya, hari ini Ketani mendapat jawapannya. Tapi belum habis lagi. Tadi Muhammad ada menyoal apa tu? Tadi baru je menyentuh tentang bahan, sudah terpanjang. Belum lagi tentang sejarahnya tersendiri. Jadi Tuan, saya ingin bertanya juga. Tadi Tuan ada sentuh satu proses ini memakan masa yang lama. Jadi secara keseluruhan bagi satu rekod paling lama dari awal hingga akhir, berapa lama ianya mengambil masa? Okey, sebelum itu saya juga ingin menerangkan pemeliharaan ini ia juga termasuk di bawahnya pemuliharaan atau membaik pulih. Jadi yang kalau berdasarkan apa yang Tuan tanya tadi yang paling lama yang pernah saya sendiri alami sebulan lebih. Sebulan lebih. Satu saja bahan rekod iaitu manuskrip asli. Berapa banyak tu? Dalam 40 halaman. 40 halaman sebulan lebih tu. Ia tulisan tangan tu. Kalau yang sudah sampai 100 lebih, itu baru satu lagi. Baru satu bahan. Ya tentu berbalik semula tadi apa yang saya katakan, kalau mula membaiki itu ia menjadi lama, menelan belanja yang besar. Jadi memelihara tu lagi baik, memantau suhunya, melihat kelembapannya, memeriksa bahan itu. Itu macam ia tidak menelan kos yang besar. Apa jumlahnya kita ni mencek suhunya. Okey, hari ini berapa suhunya? Ia boleh limpas suhunya tu antara 18 dengan 22 darjah Celsius. Kelembapan pun mesti dilihat. Anda boleh limpas 60, anda boleh limpas 45% hingga 55% relative humidity-nya. Macam itu. Jadi sebelum ada soalan cuba Mas lah, kami kan mau tahu dulu apa antara kesimpulan dan juga harapan Tuan mengenai dengan perbincangan kita ni pada hari ini. Okey, sebagai kesimpulan perkongsian sebentar tadi itu bukannya sekadar perkongsian. Saya juga ingin berkongsi ilmu untuk kita ni dan para penonton di luar sana agar kaedah-kaedah tadi insya-Allah boleh diaplikasikan oleh mana-mana pihak yang berminat, terutamanya agensi atau institusi maupun individu yang ada menyimpan bahan rekod yang bernilai. Ini kerana kaedah-kaedah tadi insya-Allah boleh membantu menyelamatkan atau memanjangkan hayat bahan yang disimpan. Dan juga bagi pihak PEN Borneo dan Pusat Sejarah, saya ingin juga mempelawar para pengkaji, para akademik, peminat sejarah untuk berkunjung ke PEN Borneo kerana kami mempunyai berbagai koleksi mengenai Brunei dan Borneo. Di samping itu kami juga mengalu-alukan generasi muda kita ni seperti mahasiswa, mahasiswi, penuntut-penuntut dan pelajar-pelajar untuk menceburi bidang pemeliharaan bahan rekod atau arsip yang berasaskan kertasan. Setentunya melalui penempatan kerja. Pasalnya kerana ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang diperolehi ini boleh menjadi nilai tambah terutamanya kepada golongan yang akan menumpuhi alam pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Baik, dan soalan cuba Mas saya mula-mula kan tadi melihat melihat apa namanya ni kalau rekod. Hilang rekod lama ni. Tadi abad 19. Jadi bila menjumpai dan juga melihat sendiri perasaan masa tu, saya cukup saja perasaan masa tu. Itu yang saya ingin tanya. Okey. Kalau saya memang saya berasa sangat-sangat macam excited pasalnya saya sendiri peminat sejarah juga. Jadi melihat sekiranya melihat surat perjanjian itu yang asli kita ni melihat ia punya saiz kertasnya, macam mana usul kertas orang dulu-duluan ni, tulisannya, cap mohornya. Kita ni boleh lihat keunikan tu. Brunei punya Kesultanan kita ni bezanya dengan Kesultanan Melayu yang lain. Nampak bezanya. Jadi negara kita ni sangat unik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi macam kalau melihat pun, kalau sekiranya habis tuan dan puan melihat pun macam kita ni rasa bangga. Ya, betul. Jadi bangga satu perkara. Jadi kita ni harus kaji ni, dikaji dan dihayati untuk generasi kita ni yang seterusnya. Alhamdulillah ya. Kalau saya macam kalau abad 19 bayangkan lahir pembalung tu wow. Tapi apapun terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Attailah bin Haji Jalahi, Pegawai Pemelihara Pusat Sejarah Brunei, dengan pengongsian yang telah pernah diberikan dan juga diperjelaskan kepada Ketani. Alhamdulillah ini merupakan ilmu yang sangat berguna untuk Ketani semua. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Tuan. Sama-sama Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi